Alhamdulillah, kita dah masuk fasal yang ke-17, fasal penutup. Kalau ada nombor, fasal yang penutup. Lepas tu ada fasal tambahan, bukan fasal penutup, fasal yang terakhir. Lepas tu ada fasal tambahan, kemudian fasal penutup. Ni kita dah masuk fasal 17. Daripada kitab Habib Abdullah Al-Haddad, kitab Risalatul Murid. Kita ada keturunan Habib Abdullah Al-Haddad sini, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad. Keturunan Al-Haddad tidak semuanya daripada Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Habib Abdullah Al-Haddad tu dipanggil Al-Haddad yang kedua. Al-Haddad yang pertama tu bapa Haddad yang pertama, Habib Alawi. Kemudian yang kedua tu Habib Abdullah Al-Haddad sendiri diberi gelaran Al-Haddad yang kedua, Al-Haddadul Qulub, tukang besi untuk hati. Ada penyamun, ada penyangak, macam-macam yang masuk majlis tu, orang jahat keluar tu, semuanya bertaubat dalam majlis. Itu yang dinamakan Al-Haddadul Qulub, blacksmith Haddad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-17. Para ahli suluk para ahli suluk juga wajiblah mengambil berat soal persahabatan, iaitu bersahabat dengan orang-orang yang baik dan mendampingi orang yang soleh. Nabi SAW ada sebut apa? Pilih kawan. Maksud hadis itu, seorang itu akan mengikut agama sahabat dia. Contoh, kita orang Islam berkawan dengan orang yang bukan Islam, moden lah, yamsing sana yamsing sini, jadi ikutlah agama tu, ya. Tapi kalau berkawan dengan orang Islam, ada dua macam orang Islam, sama macam jin Islam. Jin Islam ada yang syaitan, jin Islam ada yang wali Allah, ada yang saleh, ya. Sebab itu syurga diciptakan untuk jin dan manusia. Jadi jikalau kita kawan dengan penyangak, jadi penyangak. Sebab itu Nabi SAW sedikit sebanyak akan menjadi penyangak juga. Sebab tu kita disuruh untuk lihat kawan kita, pilih kawan. Bukan pilih bulu, bukan memandang rendah mereka, tapi jauhi mereka. Tidak perlu berbaik-baik itu, melainkan nak berdakwah ada time frame-nya. Mereka juga mestilah mendapatkan seorang pendidik hidupnya, yakni seorang syekh yang saleh lagi mursyid. Apa itu mursyid? Daripada perkataan Rasyad yang menunjuk jalan. Mursyid iaitu orang yang benar-benar arif berkenaan soal agama, ahli dalam soal pendidikan jiwa, mengecapi nikmat hakikat iman, sempurna akal pemikirannya, lapang dadanya, elok pentadbiran hidupnya, mengenali dan memahami soal-soal kemanusiaan, serta mempunyai kemampuan dalam segenap sudut kehidupan. Mana nak cari guru ini? Mursyid lah. Mursyid. Bawa mursyid, murabbi, pendidik, murabbi. Man ana laulakum. Itu lagu untuk itu. Siapa aku jikalau tiada kamu untuk guru. Jadi murabbi itu pendidik. Mursyid ni yang menunjuk jalan. Jadi sekarang mursyid yang kita tahu di Morocco banyak. Kalau kita lah di Nusantara ni kebanyakannya bertumpu kepada Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim Al-bin Hafiz. Itu dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita umumnya bersama Habib Omar. Ada tarikat Naqsyabandi, mereka ada mursyid orang sekarang. Mursyid sempurna mereka ni. Sekiranya seseorang itu bertemu dengan guru yang seumpama ini, maka rebutlah peluang yang sangat berharga. Sebaik-baiknya jadikanlah diri sebagai pelajarnya. Ambillah didikan dan tunjuk ajar dalam segala urusan hidup. Jadi jikalau jumpa mursyid, pegang mursyid ni. Tapi jikalau tidak ada mursyid, dapatkan seperti murabbi, guru yang mendidik. Tidak semua ustaz tu pendidik, ya. Ada ustaz mengajar kuliah, guru kita juga. Tetapi kita mau mencari guru yang mendidik jiwa kita. Ada kriteria dia. Guru yang mendidik jiwa ini, seorang murid dan seorang guru yang mendidik jiwa. Bagaimana murid itu lari atau ada terkehil sikit murid itu dalam hati, guru akan dapat tahu. Guru akan dapat tahu. Ambillah didikan dan tunjuk ajar dalam segala urusan hidup.
berusaha untuk mencontohi segala yang terbaik dari bicara dan perilakunya. Ikut apa yang guru itu buat yang terbaik. Ambil yang baik. Semua orang ada kesilapan, ada buat salah, ada aibnya. Guru itu kita akan lihat aib guru itu. Jangan ambil aibnya. Jikalau kita membesar-besarkan aibnya, kemudian kita meremehkan kebaikannya yang lebih banyak lagi, itu adalah satu cubaan untuk murid itu. Perlu dicek, diperiksa hatinya, benar-benar ikhlas ataupun tidak. Berusaha untuk mencontohi segala yang terbaik dari bicara dan perilakunya, kecuali hal-hal yang hanya berkaitan dengan peribadinya. Kalau dia ada guru, dia dengan isteri dia, cara dia berbual lain. Sekali kena hari yang dia selalu berbual baik dengan isteri dia. Kena hari itu, dia cara mendidik isterinya itu, hari itu dia tegas. Oh, guru aku tegas dengan isteri aku, dia tegas dengan isteri aku. Jangan ambil hal peribadi itu guru punya peribadi. Itu guru punya peribadi. Ambil yang seperti dia mengajar begini, bagaimana dia berbual dengan kita, begitu jugalah kita berbual dengan orang atau kita cuba menasihati orang. Yang kita ambil cara guru berbual dengan isteri itu hal peribadilah tu. Jangan ambil kecuali hal-hal yang hanya berkaitan dengan peribadinya. Tidak perlu ambil lah. Kerana kita masing-masing keluarga, kita mendidik cara kita. Kita tahu berdasarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kan? Seumpama urusan perhubungan beliau dengan orang lain, soal dakwahnya dengan orang yang hampir dan jauh, jangan mencampuri urusan beliau dengan orang lain. Serahlah urusan ini kepada guru untuk melaksanakannya. Jangan pula menjadi pelajar yang suka membangkang dan banyak mempertikaikan tindak tanduk guru. Ini su'ul adab. Siapa yang al-adabun fauq al-ilm, Nabi SAW bersabda, adab itu di atas ilmu. Berapa ramai kita lihat imam-imam besar seperti Imam Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i, mereka itu dengan guru tunduk. Mereka tidak membangkang, tidak apa. Dan adab, mereka mempelajari adab daripada guru-guru mereka tu, kata 18 tahun, 15 tahun. Mereka belajar ilmu berapa? 5 tahun saja, ilmu syariat. Kerana adab sudah begitu tinggi, semuanya cepat masuk. Sebab ilmu ini boleh dicari, tetapi adab ini dia, ilmu ini fizikal, tapi adab ialah fizikal dan spiritual. Perlu menundukkan ego, perlu menundukkan bagai-bagai syaitan di dalam diri kita ini, kita perlu menundukkan, barulah kita boleh jadi orang yang benar-benar beradab. Jadi ada yang ramai sekarang banyak membangkang, ada yang macam ya guru ni rugged, itu cubaan, ya. Guru boleh berbual ini, saya dah lihat banyak. Ada yang saya belajar dengan ustaz-ustaz, dia kata, oh ni macam bangga lah guru dia rapat dengan dia. Guru rapat, nampak guru rapat secara zahir, tetapi batin dia habis. Belajar bagaimana banyak pun kuliah, tidak ada impak pada diri dia. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia kata, oh dia berbual dengan guru dia sedang mengajar. Dalam kuliah tu saya lihat, guru sedang mengajar, kemudian cara tanya, guru lagi mengajar begini. So, Ustaz, tapi Ustaz, saya kata, oh Ustaz, saya dengan Ustaz, saya macam anak angkat. Ramai gini, ramai ada ni penyakit kan. Ustaz rapat dengan dia, wah dia ingat dia besar. Lepas tu yang penyakitnya ni, dia rasa dia lebih tinggi daripada Ustaz. Ustaz dengan saya macam bapak, saya panggil abah. So what? Kita nak Ustaz tu, nak ilmunya sekali, kita adab. Ustaz lagi mengajar, Ustaz, ya ke Ustaz macam gini-gini? Ustaz sabar, Ustaz ajar. Tapi adab tu tidak ada, ya, itu yang pentingnya, tasawuf. Jangan pula menjadi pelajar yang suka membangkang dan banyak mempertikaikan tindak tanduk guru. Usahakanlah bersungguh-sungguh untuk menghindari dari berprasangka buruk dan lintasan yang jahat kepada guru.
Boleh juga memohon bantuan guru jika didatangi gangguan-gangguan seumpama ini, agar ia boleh menunjukkan jalan keluarnya. Senantiasa memaklumkan kepada guru terhadap apa jua yang berlaku pada diri ahli suluk. Ini kita serah diri pada guru kita. Jangan serah diri bagi tahu keaiban. Semua bagi tahu keaiban. Kalau macam ada yang belajar dengan saya, yang ada yang serah diri pada saya, perlu beritahu keaiban semua. Jangan depan orang. Personal lah. Nak berbual dalam, cakap, ataupun tidak ada orang bercakap. Keaiban. Jangan tunjuk bagus. Ada yang tunjuk bagus, semua bagus lah. Dia itu, dia ini, dia itu, ini. Bukan di sini, di tempat lain yang saya belajar dulu. Depan guru, champion lah berbual. Ingat, guru bodoh. Guru yang mendidik ni, Allah bukakan hijab guru, guru bisa nampak. Sekali pandang kita dapat lihat murid kita bagaimana batinnya itu. Guru yang mendidik, bukan kata wali. Tapi kerana mendidik, Allah permudahkan perjalanan kita untuk mendidik murid kita dengan membukakan hijab kita untuk menyelami dalam hati murid. Kita tahu, walaupun cuba disil, dikonsil, tetapi dapat kita lihat. Jadi usaha bersungguh-sungguh untuk menghindari dari berprasangka buruk dan lintasan yang jahat pada guru. Siapa ada sangkaan buruk pada guru, itu syaitan. Siapa yang tidak beritahu guru lintasannya itu, dia akan berperang sendiri dengan syaitan itu tanpa ilmu. Sedangkan ilmu termasuk antara senjata-senjata untuk melawan syaitan. Tapi bantuan yang benar daripada Allah. Orang yang tidak ada ilmu, dia lihat ini buruk, kemudian dia buruk. Pasal apa? Orang yang rendah tidak boleh menyalahkan orang yang tinggi. Apa maksud dia tu? Guru tu ilmu dia begini. Dia melihat kebaikan untuk kebaikan si murid. Murid itu melihat begitu saja. Contoh, saya tinggal tingkat 12. Kemudian orang tinggal tingkat 2. Saya kata dengan orang tingkat 2, itu sana awan dah gelap, nak hujan. Sebelah sana punya awan. Tak adalah, sini terang. Aku kata sana, yang kau kata sini, apa pasal? Saya tak nampak pun. Memang tak nampak. Pasal tingkat 2. Jadi orang yang tinggi berada di tempat yang tinggi, orang yang berada di tempat yang rendah tidak boleh menyalahkan orang tempat yang tinggi. Pandangan guru dengan pandangan murid lain. Sebab itu, kalau berprasangka buruk dengan guru, para ulama muktabar semua menyatakan murid itu tidak akan ke mana-mana. Begitu juga, carilah guru satu dunia. Dia akan tukar guru, tukar guru, tukar guru, kerana pandangan orang rendah lain dengan pandangan orang yang berada di tempat yang tinggi. Boleh juga memohon bantuan guru jika didatangi gangguan-gangguan seumpama ini, agar ia boleh menunjukkan jalan keluarnya. Kalau saya cakap saja, orang mungkin boleh masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi ini saya sendiri, pengalaman saya dengan guru saya. Apa saja lintasan dalam hati saya yang buruk, saya beritahu pada guru saya. Lintasan buruk terhadap guru, dan guru saya akan clarify. Ini caranya. Jangan kita ingat itu yang kita nak tunjuk baik. Jangan kita ingat, tak boleh bagi tahu ustaz dah ni. Guru saya kan, kalau saya begitu, hancur, tak ke mana-mana. Tak boleh bagi tahu ustaz, nanti ustaz ingat aku punya sangkaan buruk dengan dia apa semua. Nanti ustaz tak nak pandang aku. Tidak, itu syaitan dalam kepala otak kita tu. Kita perlu clear the air inside, all the negativity. Apa saja yang lintasan terhadap guru itu adalah gangguan-gangguan syaitan, untuk kita jauh daripada guru kita. Jadi kita perlu berhadapan guru, bagi tahu saya ada begini, saya ada begini, ana ada begini, ana ada begini, lintasan-lintasan yang tidak baik, yang negatif. Jadi ana minta clarify untuk ana. Ana lihat ente buat begini, 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 buat apalah, cakap begini, boleh clarify. Clarify, guru bagi tahulah. Kerana guru akan lihat beyond that, lebih daripada itu. Sentiasa memaklumkan kepada guru terhadap apa jua yang berlaku pada diri ahli suluk. Amalan tidak istiqamah, amalan tidak istiqamah, jadi perlu beritahu guru. Kemudian guru akan bertanya,
Ada apa-apa yang dah dilakukan yang tidak sepatutnya, dalam hati tak nak beritahu ustaz lah. Nanti ustaz atau syekh ke habib ke nanti ingat kita tak bagus. Kita nak pandangan, masih lagi nak pandangan. Sebenarnya kita serah diri tu untuk kita ditarbiah, dididik hati kita. Selagi kita tak nak dipandang rendah atau dipandang negatif oleh guru, itulah syaitan. Itu kita bukan mengharap Allah, kita mengharap pandangan manusia. Jadi perlu serah diri, beritahu, oh saya ada buat gini. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hafalannya ada tidak berapa baik pada hari itu. Dia mengadu dengan gurunya. Apa gurunya cakap? Jauhi maksiat. Imam Syafi'i takkan buat maksiat. Gurunya bertanya ataupun dia sendiri declare dengan gurunya, tadi sedang aku dalam perjalanan ke sini, aku ternampak kain perempuan, wanita yang sedang jalan terselak, nampak buku lalinya. Sebab itu hafalan dia, nampak kain terselak. Kain terselak nampak buku lali aja. Kita nampak apa? Celah peha, celah kelengkang. Sebab tu ramai yang bengap. Sebab apa? Nak tengok juga, pusing lah kepala. Masih nak tengok juga, kelengkang nampak. Apa ni? Nampak pun bukan boleh buat apa-apa. Baik tengok isteri kita. Amalan kita, hafalan kita semua binasa. Sebab tu jadi bodoh. Dah bodoh tak apa, BNB apa tu, bodoh dan bengap. Kesetiaan tidak cukup hanya pada zahir sahaja. Kesetiaan kepada guru tidak cukup hanya pada zahir saja, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nampak setia zahir, sedangkan dalam hati penuh dengan kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Dengan guru, belakang guru menggunjing, mengumpat. Ini teruk. Dengan saudara Islam kita tak boleh mengumpat. Ini pula dengan guru. Nampak zahir, tunduk. Tapi dalam hati, tak boleh. Habis, takkan ke mana. Di situ juga tidak mau declare dengan guru. Kita perlu declare dengan guru apabila kita ada perasaan ini. Ini sehingga tahap kebencian, kerana mulanya itu, akarnya itu, dia tidak mahu declare dengan guru. Dia apabila berburuk sangka sedikit dengan guru, dia diamkan diri. Dia fikir dia nak lawan. Kemudian kerana ilmunya sangatlah kurang, maka dia termasuk dalam tipuan syaitan, melihat keburukan guru. Buat apa belajar? Kan? Nampak sangat nak dunia lah. Nak dunia apa? Nak guru pandang, nak jadi murid yang terhebat mata guru. Tapi guru tahu, keingkaran murid kepada guru hanya merosakkan dirinya sendiri. Janganlah duduk di mana-mana majlis guru lain kecuali dengan izin guru terlebih dahulu. Nak pergi majlis habib ini, nak pergi majlis ustaz ini, syekh tarikat ini, ada zikir-zikir mereka tertentu, ataupun nak pergi belajar dengan ustaz lain, minta izin dengan guru. Kerana guru lebih tahu apakah murid itu layak untuk duduk di dalam majlis itu ataupun tidak. Kerana guru lebih tahu apakah guru yang lain itu, ustaz yang lain atau syekh yang lain itu sesuai untuk murid ataupun tidak. Jadi minta izin dulu. Kebenaran guru itu haruslah digunakan dengan sebaiknya dan peliharalah hati. Seandai tidak mendapat kebenaran, maka perlulah kita memahaminya, bahawa guru adalah lebih mengetahui apakah keutamaan untuk diri seseorang. Janganlah disangka guru dengan sangkaan buruk seperti dengki dan cemburu. Ini banyak penyakit. Guru jikalau benarkan kita gunakanlah, benarkan pergi ke majlis-majlis lain, gunakanlah dengan sebaiknya, manfaatkan ilmu yang ada dan peliharalah hati. Antara adab yang buruk ialah apabila kita tanya guru kita,
soalan sekian. Perkara ini perkara khilaf lah, kata. Contohlah kita ambil doa kunut. Guru kita kata doa kunut ada begitu, begini, begitu, begini. Kita sudah mendapat keizinan daripada guru kita untuk belajar dengan guru lain. Sering kita melihat ustaz ni lagi kena dengan aku. Sebab apa? Ustaz ni tak strict sangat dengan aku. Ustaz ni macam, pandang aku, dia tengok aku senyum. Guru aku tak. Guru itu ibu bapa, seperti ibu dan bapa. Guru cara mendidik, murid ini begini, murid ini begini, murid ini begini. Bukan bermakna murid ini guru masam muka serius, guru tidak sayang. Bukan bermakna murid ini guru senyum, guru pandang tinggi. Kadang-kadang murid yang guru senyum senantiasa, melayani dengan baik, murid itu sebenarnya lebih perlukan perhatian dan itu lebih rendah darjatnya daripada murid yang mana guru lebih strict. Kerana tahap kamu itu sudah tahap begini, aku perlu begini untuk lebih, kau lebih naik atas lagi. Begitu. Jadi kita lihat, oh, guru ustaz ini pula macam senyum dengan kita. Kita pun terbuai lah. Terbuai, kemudian kita tanya ustaz. Kadang-kali soalan itu tidak perlu pun, tetapi kerana syaitan di dalam diri kita yang banyak, diri seseorang itu yang banyak, maka dia akan mengeluarkan soalan-soalan yang boleh tembung antara dua guru ini. Alangkah busuknya hati. Apa itu? Guru sudah tanya, dia sudah tanya dengan guru doa kunut. Guru kata ada dengan dalil-dalil. Dia tanya dengan ustaz lain. Kemudian dia kata, ustaz, ada ustaz ni cakap doa kunut boleh gini. Oh, ini pendapat ustaz. Doa kunut sebenarnya tidak begini. Oh, tapi ustaz ni dia kata nama lagi. Itu dah bertemu. Itu soal adab. Melaga-lagakan. Kalau ada ustaz-ustaz yang tahu amat tinggi adab mereka kata, awak dah tanya ustaz tu dah cakap boleh dengan dalil, awak tanya saya buat apa? Apa tujuan awak? Untuk melaga-lagakan. Tidak puas dalam keluarga nak melaga-lagakan antara adik-beradik semua. Tidak puas dengan kawan-kawan nak melaga-lagakan. Ini dengan para ulama, dengan guru sendiri nak melaga-lagakan dengan guru lain, kan? Itu baru kita boleh cek hati masing-masing. Kemudian manfaatkanlah ilmu itu yang dipelajari sebaiknya dan peliharalah hati. Jangan depan guru tu kata, oh ustaz, saya pergi majlis hari tu ustaz, wah bagus ustaz, Habib ni gini macam ni macam ni. Jangan membesarkan ulama lain di hadapan guru. Kerana ibaratnya depan bapa kita kata tentang orang lain punya bapa, oh, bapa dia bagus, bapa dia macam ni macam ni. Bapa perasan apa? Bapa dia belikan mainan begini. Kita seperti merendahkan bapa kita sendiri, seperti merendahkan guru kita sendiri. Itu adab. Oh, ni tidak ada dalam hadis, tapi ini dalam ilmu adab. Ilmu adab ni lain. Seperti para sahabat Nabi SAW, ada yang jalan di Madinah, tiba di Madinah pada satu tempat, tahu-tahu dia pusingkan kuda dia begini. Apa cerita pusingkan kuda? Ada yang bongkok atau begini jalan. Orang jalan semua gini. Sampai tempat tu jalan semua gini. Tak ada apa-apa. Ditanya kenapa? Sebab apa? Nabi SAW pernah dilihat bila jalan di situ dulu ada pokok. Jadi Nabi begini. Mereka pun ikut walaupun tak ada pokok. Itu adab. Jadi tidak ada memang, tidak ada hadis, tidak ada ini, tapi adab. Boleh tak diorang jalan biasa je sebab sudah tidak ada pokok? Boleh lah. Tapi kerana adab dengan Nabi SAW, Nabi lakukan, mereka pun mau lakukan. Begini. Kuda pusing. Tak pasal-pasal kuda tu kena pusing. Kenapa? Sebab pernah lihat Nabi di situ pusingkan kuda Nabi ataupun unta Nabi. Jadi sahabat tidak ada apa-apa, sampai tempat situ pusing jalan. Roundabout. Ataupun bukan roundabout, drifting kuda atau unta. Seandainya tidak mendapat kebenaran daripada guru untuk pergi ke tempat majlis lain ataupun belajar tempat lain, maka perlulah memahaminya.
Guru lebih tahu. Guru adalah lebih mengetahui apakah keutamaan untuk diri seseorang. Murid yang dididik itu tanggungjawab. Janganlah disangka guru dengan sangkaan buruk seperti dengki dan cemburu. Ustaz ni tak asih sebab ustaz ni tak suka ustaz ni. Bukan. Seseorang dengan pandangan kotor tidak boleh melihat seseorang lagi dengan pandangan kotor. Tidak boleh. Perlu pelajari. Kerana apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Itu hadis Nabi SAW. Hadis tu asbabul wurud yang saya tahu apabila Nabi SAW bersama para sahabat ridwanullahu anhum ajmain. Tiba-tiba datang Abu Jahal atau Abu Lahab. Dia caci hina Nabi. Muhammad, muka kau yang paling teruk. Nabi, muka paling teruk? Ya, betul. Kau lah yang paling hodoh, kau yang paling buruk. Aku tidak pernah lihat orang yang buruk macam kau. Dicaci depan sahabat. Sahabat, biasalah, sahabat diam. Tengok, ni biasa punya cerita ni. Terus dia dah berhenti, Nabi kata, sadaqta, kau betul, kau benar. Jalan. Datang pula Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, puji Nabi pula. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau lah yang paling indah. Tidak aku pernah lihat daripada dulu hingga sekarang orang yang paling indah sepertimu. Itulah kata dia. Nabi kata apa? Kau benar. Sahabat terpinga-pinga. Tadi cakap buruk benar, ini cakap indah benar. Nabi lihat terpinga-pinga, Nabi sebut apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Maksudnya apa? Tafsiran daripada itu antaranya ialah seseorang itu jikalau hatinya tidak baik, semua dia akan lihat tidak baik, Allah akan tutup pandangannya daripada keindahan-keindahan ciptaan Allah. Semua dia lihat tak baik. Macam diri dia sempit, semua dia lihat begitu. Tetapi seorang itu kalau dengan hati yang bersih, dia akan dapat, Allah akan buka hijab dia melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah. Sebab hati kita ni umpama cermin, perlu digilap. Digilap dengan ilmu, digilap dengan zikrullah. Ini pun majlis zikrullah dan ilmu juga, taman syurga. Digilap dan dengan doa. Merendahkan diri, gilap lagi, gilap lagi. Sebab tu banyak zikir. Nabi yang tidak ada dosa banyak zikir. Zikir itu gilap. Karat-karat ni. Jatuh, bangun balik. Jatuh, bangun balik. Jadi, jikalau seseorang itu tidak boleh melihat gurunya begitu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik pada ahli keluarganya, dan akulah yang terbaik antara kamu pada ahli keluargaku. Apakah Nabi sombong? Kalau orang tidak tahu, kalau orang kafir. Orang kafir dia cakap sombong ni, dia yang terbaik. Tapi Nabi ada dalam hadis lain, Nabi ada sebut, dan bukan kerana aku sombong. Hati bersih. Seperti cerita Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, Syekh Umar Khatib rahimahullah. Ada orang tanya pada Syekh Umar Khatib, Syekh Umar, bagaimana hendak kasyaf? Tanya orang yang nak kasyaf. Kasyaf ni dapat dibuka hijab, melihat, bukan lihat jin. Buat apalah korang nak tengok toyol, nak tengok pontianak? Orang nak tengok keindahan Allah, korang sibuk nak tengok toyol. Saya ni tak tahulah Allah beri saya kelebihan kau. Nak tengok toyol kelebihan. Orang nak tengok Nabi SAW, korang sibuk nak tengok jin. Bukan tengok jin, dia tengok sampai alam malakut. Jadi kasyaf keindahan-keindahan Allah ya Allah ciptakan. Jadi bertanyalah seorang pada Syekh Umar Khatib, Syekh Umar, bagaimana hendak menjadi kasyaf? Apa jawab Syekh Umar? Hati kasih bersih. Itu je. Hati ni cermin, bila bersih terpancar, baru dapat lihat. Syekh Umar Khatib kata begitu. Jadi apabila hati seseorang itu bersih, maka dapatlah dia melihat keindahan-keindahan. Ya. Dan Syekh Umar Khatib, pernah ada orang bertanya sahaja, murid-murid beliau tahu beliau wali besar, tetapi murid-murid beliau saja bukan nak test lah, bergurau. Ada macam nak test, nak lihat karamah. Sebab ada yang tidak lihat karamah beliau. Sebab mereka tidak tahu, mereka fikir karamah ni hanya yamshi alal ma', berjalan di atas air atau terbang, kan?
Karamah beliau saja, orang tanya, murid-murid bertanya tentang masalah agama, beliau kata kitab ini, muka surat ini pada perenggan ini buka. Yang ini pula, kitab ini buka. Betul, tepat-tepat. Itu karamah beliau. Dapat mengajar istiqamah. Istiqamah mengajar setiap minggu ataupun dan juga baca kitab, itu sudah karamah lah tu. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi ada yang bertanya kepada, ada yang bercakap kepada beliau saja nak lihat karamah, nak magic lah. Biasalah orang kita ni. Syekh Omar, betul ke ente wali? Ana tak pernah pun lihat ana ente punya karamah. Ente tak pernah tunjukkan pun karamah ente. Apa Syekh Omar jawab? Kalau aku tunjuk karamah aku pada engkau akan sujud pada kaki aku. Syekh Umar Khatib kata. Apakah dia sombong? Tidak, dia orang hati yang bersih. Tapi jikalau kita lihat Syekh Umar, kalau orang ada yang hati kotor melihat begitu, orang tu akan cakap, oh ni sombong, takabur ni. Tidak, kita tidak boleh lihat dengan pandangan mata kita, kerana pandangan mata kebanyakan kita dengan hati yang kotor. Ya, faham ya? Apatah lagi dengan guru. Kita tidak akan faham apa keputusan guru kita, mengapa begitu, mengapa begini, kita tidak akan faham. Jangan sesekali memohon dari syekh untuk mendapat karamah dan kasyaf. Perkara-perkara gaib tiada siapa yang mengetahui kecuali Allah. Para wali itu hanya mungkin dikurnia Allah dengan sedikit perkara-perkara gaib di setengah waktu. Terkadang juga sesetengah para ahli suluk meminta gurunya mendahkan soal lintasannya, namun gurunya tidak berbuat demikian, mungkin untuk memeliharanya. Guru mereka adalah golongan yang dipelihara Allah dari menunjuk diri dengan karamah. Para wali itu senantiasa menyimpan rahsia. Jangan sesekali memohon dari syekh untuk mendapat karamah dan kasyaf. Tak keramat dan kasyaf buat apa? Allah yang beri lah. Ustaz, saya nak lihat ni. Nak lihat buat apa? Akan merosakkan. Belum masanya, Allah akan beri sendiri. Jadi boleh apa kalau lihat tu dengan hati yang kotor? Saya tahu awak macam ni kan, saya dah cakap hari tu. Sombong. Apa dapat karamah dan kasyaf? Sombong, makin jauh daripada Allah. Perkara-perkara gaib tiada siapa yang mengetahui kecuali Allah. Para wali itu hanya mungkin dikurnia Allah dengan sedikit perkara-perkara gaib di setengah waktu. Kenapa ramai yang takut nak pergi wali? Oh, nanti dia boleh tengok dalam saya. Dia bukan Allah. Dia wali Allah. Sepatutnya kita takut Allah. Itu yang ada cakap, ingat mati. Tapi semua takut mati. Nak hidup 1000 tahun lagi, tapi terus tak nak mati. Nak hidup mesti nak kena mati. Persoalannya, sudah bersediakah kita untuk bertemu Allah? Bertemulah dengan wali-wali Allah. Wali Allah ini, jikalau dapat melihat dalam kita itu, lebih baik. Mereka akan mentarbiah kita. Bukan seperti konon-kononnya wali-wali di kedai kopi. Saya tahu awak orangnya begini. Betul lah awak cakap. Kan? Betul tak saya cakap? Macam ya. Banyak wali-wali kedai kopi gitu kan. Konon-konon wali lah. Kuali. Jadi para wali Allah itu, ingat wali Allah mereka tidak mengetahui apa-apa pun. Mereka sama seperti kita, kecuali mereka adalah wali Allah, orang yang tinggi darjatnya daripada kita. Lebih tinggi. Kita soleh pun wallahu a'lam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah menaikkan orang-orang yang beriman di antara kamu. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Para wali Allah lah. Para wali Allah lebih tinggi daripada orang saleh. Orang saleh lebih tinggi daripada orang biasa. Jadi siapa kata semua manusia sama? Ada juga tingkatan-tingkatannya. Macam contoh, kita ada berbual minggu lepas tentang Said dengan Sharifah. Ada orang
Cakap, apa sama Said dengan kita? Apa yang diorang lebihnya? Kerana mereka keturunan Nabi. Allah kata semua sama kecuali takwa. Itu bab takwa. Ini bab keturunan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Itu nak perlu tahu. Orang berbuat pasal takwa, batin. Ini keturunan, zahir, lain. Jadi macam itu Presiden Halimah Yacob ni dengan kita samalah. Habis kenapa Nabi SAW cakap, Qumu ila sayyidikum. Bangunlah kamu untuk ketua-ketua kamu. Nabi ada sebut kepada golongan Ansar. Kenapa? Kalau semua sama, kenapa kena bangun? Akal ada pakai. Sebab tu talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Jadi wali-wali Allah ini, mereka tidak tahu apa pun kecuali dengan Allah membuka hijab mereka. Allah memberitahu kepada mereka itu adalah amanah. Dan mereka ni banyak amanah. Sebab itu mereka kasyaf. Kasyaf bukan untuk tunjuk-tunjuk orang, untuk amanah, untuk mentadbir hati-hati orang yang bertemu dengan mereka, murid-murid mereka. Dia kenapa takut? Saya takut lah nanti Habib ni nampak saya punya hati macam mana. Dah hati kau kutung, kau tahu, kau pergi gilap lah. Kau takut nak jumpa Habib, Ustaz, makin kau jauh daripada Allah. Nabi SAW pernah sampai di kota Madinah. Ada golongan Ansar, wanita-wanita nyanyikan Nabi qasidah, macam qasidah syair. Kata maksud qasidah itu, dialah Nabi akhir zaman, dialah Nabi begitu begini, puji-puji. Dialah Rasul yang tahu apa yang jadi semalam, hari ini dan di kemudian hari. Terus Nabi stop mereka, tukar seni kata itu balik. Aku tidak tahu apa akan jadi di kemudian hari, melainkan Allah yang memberitahu kepada aku. Lihat, ni kita ni suruh terlepas cakap, bukan lepas cakap. Sebab tu perlu belajar. Allah yang maha mengetahui, bukan wali dan bukan Nabi. Ya, Nabi sendiri kata begitu. Jadi Nabi dan Rasul sama dengan kita lah, manusia. Sama seperti kita manusia, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Tapi jauh beza daripada kita lah. Mereka manusia luar biasa. Jadi jangan kita cakap, ni Habib ni dia tahu tau apa nak jadi. Kita boleh membesarkan dia sama, takut mensyirik. Letak dia sama dengan Allah. Dia tahu apa akan jadi esok. Dia tahu nanti apa nak jadi. Dia tahu apa nak jadi. Banyak tak? Ramai kan yang tadi kita cakap begitu kan? Niat saya tak ada macam itu. Saya cakap macam itu. Saya tahu dia niat tak macam itu. Nabi, bukankah Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, seseorang itu dia berkata sesuatu yang dia fikir tidak ada apa-apa, tapi kerana kata-katanya di yaumul qiyamah, kata-katanya tu Allah mencapakkan dia jauh ke dalam neraka, sejauh bintang Suraya. Sebab tu sebelum kata-kata berfikir. Jikalau tidak tahu, jangan berkata-kata begitu. Faham ya? Jadi para wali itu hanya mungkin dikurnia Allah dengan sedikit perkara-perkara gaib di sesetengah waktu. Terkadang juga sesetengah para ahli suluk meminta gurunya mendedahkan soal lintasannya, namun gurunya tidak berbuat demikian, mungkin untuk memeliharanya. Lintasan contohlah seperti mimpi. Semalam, Ustaz, semalam saya mimpi saya jumpa wali ni. Mungkin dia macam mana? Begini. Guru tu tahu murid tu macam mana. Ni kalau aku bagi tahu ni, dia boleh up je, rosak. Alhamdulillah, bagus dah. Itu je Ustaz. Murid nakkan lagi buat apa? Ada orang yang mimpi Nabi tetapi sesat. Bagaimana? Lepas tu heboh-heboh, ada mimpi Nabi, aku mimpi Nabi. Ada syarat-syaratnya. Dan betul ke tu Nabi? Dalam mimpi tu Ustaz, ada orang tunjuk pada saya, cakap ni Nabi. Muka dia macam mana? Begini, janggut putih, muka bercahaya, janggut putih aja. Kau tak baca Syama'il Muhammadiyah rupanya. Nabi mana ada janggut putih? Nabi janggut hitam. Uban Nabi berapa je? Janggut putih tu Lord of the Rings, panjang. Bukan Nabi. Sebab tu kau sesat. Kau bukan jumpa Nabi, kau jumpa Lord of the Rings.
Jadi ada yang guru tidak akan beritahu untuk menjaga hati murid. Sebab perkara itu mungkin boleh buat murid takabur, rosak hati murid. Guru ni mendidik hati. Dia jangan lepas tu cari ustaz lain. Ustaz ni dia bagi tahu lebih ikhlas. Guru ni dia apa tu, dia jealous dengan saya. Itu dah buruk sangka kan. Guru ni dia tengok saya ada kelebihan gini, dia jealous dengan saya. Oh, itu penyakit teruk tu. Dalam penyakit hati. Dia sakit dengan guru dia lagi. Guru buat apa nak jealous dengan kau? Guru banyak tanggungan. Guru ni bukan nak jadi guru, tapi sudah diamanahkan, orang datang, ada yang sedar diri, ada yang nak belajar. Guru mendidik, mentarbiah. Yang ini semua ni tanggungjawab ni. Yang datang ni semua, ada apa-apa masalah batin, ada masalah zahir, perlu ditanggung. Bukan untuk dunia saja, di akhirat juga. Untuk kebaikan akhirat juga. Buat apa nak cemburu? Bapa cemburu ke anak? Ada ke? Jarang-jarang lah. Atau kedang. Seandainya berlaku para wali itu senantiasa menyimpan rahsia, guru mereka adalah golongan yang dipelihara Allah dari menunjuk-nunjuk diri dengan karamah. Para wali itu senantiasa menyimpan rahsia. Ada wali yang terbuka-buka rahsia mereka, karamah-karamah mereka. Bukan mereka nak. Mereka pegang gini. Macam saya ada jumpa dulu Habib Syekhan. Saya duduk dalam kereta ni, tidak berapa banyak dengan tasbih, pakai songkok hitam. Saya ingat Habib Syekhan. Lihat luar tingkap. Saya diamkan, orang tengah zikir. Tiba-tiba lihat muka saya. Nama siapa? Sekian, Nizam. Bin, sekian. Isteri ada berapa? 1. Ingatkan dia doakan Ingatkan dia pusing, dia doakan balik. InsyaAllah 2. Wah, amin. Tak, dia tanya anak rupanya. Anak ada berapa? 3. Bukan isteri. Anak 3. Terus dia bagi tahu begini. Semua benar apa yang dia katakan tu. Itu bagaimana? Sepatutnya dia menyimpan rahsia kan. Tapi dia nasihatkan saya. Dia bukan bagi tahu macam, oh, isteri awak orang macam ini, awak orang macam ini. Tidak. Dia semua cakap begini, caranya begini. Saya tidak beritahu pun apa masalah ke, ada apa. Dia bagi tahu caranya, penyelesaiannya bagaimana. Menunjuk-nunjuk ke? Itu wali majzub. Wali majzub. Seperti Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, dia bukan majzub, dia wali. Terlepas juga. Manusia terlepas juga. Macam terlepas kata, tapi ni terlepas juga karamah. Ada orang lihat Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, cari anaknya, Muhammad mana Muhammad ni, dah ramai orang nak order makanan ni. Muhammad tak ada. Habib Ali pun pergi di tepi tingkap, guna handphone, tangan begini. Halo, pesan makanan. Dan jaga orang lihat Habib Ali tempat tingkap macam ini, pesan makanan. Biar betul Habib Ali kan. Terus dia letak balik tangan dia. Kejap lagi apa yang dia cakap di situ, halo nak makan ini. Makanan tu sampai rumah orang hantar. Terlepas. Pasal dah ramai orang, dia nak keluar macam mana kan. Terlepas. Tapi wali-wali yang biasa mereka menahan. Seperti Syoma Khatib. Syoma Khatib ni guru kepada Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Syoma Khatib nahan, tidak tunjuk karamah dia. Kau nak cerita pasal karamah, banyaklah. Nak kejar karamah ke nak kejar Allah? Allah. Sebelah sini kejar Allah, sebelah sini kejar karamah. Seandainya berlaku sebarang karamah itu semata-mata kurniaan Allah, mereka juga tidak akan menjadikannya sebagai bahan cerita sehingga mereka meninggalkan dunia yang fana. Sekiranya dizahirkan juga mungkin sekadar memelihara kepentingan yang lebih utama. Seperti sekiranya dizahirkan juga mungkin sekadar memelihara, contohlah macam saya kata, kalau dizahirkan juga karamah itu sebab menjaga kepentingan, orang dah ramai, anak tak ada, tak boleh keluar, dia tak ada handphone kan. Jadi terpaksa lah. Kemudian tak ada ramai orang di rumahnya, ada tamu berpuluh orang, teko kecil, teko kecil, nak buat berapa kali. Ada teko kecil tu je, beliau zuhud, pusing tambah tidak habis-habis. Ini ramai saksi. Okey, itu saja. Ada apa soalan tak? InsyaAllah minggu depan sama juga fasal 17 ni.
tentang guru juga. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Ha? Pasal Syed Sharifah juga? Ha. Ni kalau soal Syed Sharifah juga, Sharifah boleh tak kahwin dengan yang bukan Syed ni? Ini nak kena tarbiyah betul ni. Ni betul-betul dah ada Sharifah ni, jangan main-main. Boleh apa Ustaz? Sharifah kahwin dengan bukan Syed? Ha? Memang boleh lah. Tapi adab je. Sanggup, tanggung. Kan? Tapi saya lihat yang lain kahwin, itu semua dah dididik. Yang lain kahwin dengan bukan Syed, semua dah dididik, dah didudukkan. Kahwin Sharifah begini. Satu dah dididik, satu dah memang takdir. Tidak bisa melawan takdir. Tapi kebanyakannya yang kahwin dengan Sharifah, yang bukan Syed ni, baik. Tapi kalau di sini, siapa yang bukan Syed nak kahwin dengan Sharifah, kena go through saya dulu. Biar saya dudukkan dulu.